Okay, so saya biasa orang panggil Kak Ina. Panggil Kak Ina pun boleh. So saya mengajar di Sebenarnya. Tujuan kami datang hari ini nak berkongsi ilmu lah, macam mana kita nak sihat, macam mana kita nak kekal sihat. Adakah dengan makan ubat tu kita boleh sihat? Adakah dengan cara kita buat operation kita boleh sihat? Jadi macam mana kita nak kekal sihat? Kalau dah jatuh sakit, kita nak kembali sihat supaya kita tak jatuh sakit semula. Jadi kalau kita tahu, kita boleh jagalah kesihatan kita ni. Sebab tu tadi saya tanya anak-anak yang baru, anak nama apa ni, Cik apa? Cik Din. Tanya anak Cik Din macam mana nak kekal sihat. So, pengalaman saya lah, sebab sistem pendidikan kita sebenarnya yang menjadikan ilmu tu tak sampai. Jadi bila setiap tahun saya tanya student-student saya yang bakal doktor semua nak keluar, nak jadi doktor tu, kalau saya tanya macam mana nak sihat supaya doktor ni tak payah sakit lah kan. Kita nak jaga orang bagi sihat tu tak ibaratnya kan. Jadi doktor ni kena tahulah macam mana nak sihat. Jawapan dia macam tadi lah. Jaga makan, exercise, cukup rehat. Tak ada, setakat hari ni tak ada siapa pun jawab apa yang patutnya nak sihat, kena buang toksik. Ini kalau kita sakit, maksudnya badan kita banyak toksik, kurang nutrisi. Kita kena yakin tu. Kita jatuh sakit sebab sumbat sana sini toksik sangat banyak dan badan kita tak cukup nutrisi, maka kita jatuh sakit. Jadi kalau kita nak sihat, kan, kita nak macam tu, apa yang kita kena buat? Kena cukup nutrisi, kena kurangkan toksik, kena buang toksik. Jadi maksudnya bila makan, fitrah badan kita mesti buang. Kalau makan tadi ni, pilih yang bagus-bagus kan, jaga makan kan. Pilih yang natural, yang organik, tak nak yang kimia. Tapi pembuangan seminggu sekali. Jatuh sakit tak kalau penjaga makan sangat bagus? Rasanya jatuh sakit tak kalau seminggu sekali pergi toilet? Mesti kan. Logiknya lah. Tak, rasanya tak belajar tinggi pun boleh logik tak? Makan bagus tapi tak pergi toilet seminggu sekali, memang akan jatuh sakit. Jadi ilmu hari ni nak sihat kena berak hari-hari. Kena tahulah macam mana nak berak hari-hari kan. Jadi jawapan tu hanyalah abang saudara yang doktor tadi, dia pun takkan jawab jawapan. Kalau lah kata orang ni tak jaga makan tapi dia berak hari, orang ni jaga makan tapi seminggu sekali berak. Yang jaga makan ni jatuh sakit dia, daripada yang tak jaga makan tapi berak hari-hari. Jadi yang penting apa? Berak hari-hari. Itu jawapan yang patutnya saya dapat lah. Kalau saya bertanya siapa saja, biasanya jaga makan. Patutnya kita kena jaga sistem gastrol usus kita ni supaya toksik tadi tak berkumpul dalam badan kita. Barulah kita boleh sihat. Simple saja nak sihat. Disebabkan simple ni lah, maka orang pun tak anggap dia penting. Mencari yang sangat complicated untuk menyelesaikan masalah kan. Okay, fitrah badan kita apa? Makan, proses pasaman. So ini sistem yang proses makanan. Inilah sistem yang kita kena jaga. Kalau kita jaga sistem ni dengan betul, saya sangat yakinlah InsyaAllah kita tak jatuh sakit kalau kita jaga sistem ni. Tapi kalau kita tak jaga sistem ni, macam-macam sakit akan datang kat kita. Tak sudah-sudah selagi kita tak pulihkan sistem ni. Sebab sistem ni memang salah satu organ penting dia adalah hati. Hati ni silent organ. Rosak dia, ibaratnya kita ni dah tak gunalah badan kita ni kalau rosak dia. So sebab tu budak-budak dia berlari kira-kira pun tak apa, sebab yang ni masih bagus. Sistem dia tak apa. Sebab dia duduk rendah tak boleh berdiri. Okey, jadi sebab itulah kita perlu kekal sihat. Nak ni buang air besar hari, buang air kecil 5-6 kali sehari, buang angin. Kira 14 hari sekali. 14 kali. Jadi maksudnya kita pun tahu kalau kita kerap-kerap tahulah sekali buang ada. Lama-lama okey. Kita pun agak dah cukup. Dan kita pun boleh rasa badan kita. Kalau kurang kentut macam mana kita rasa. Malah kalau tak kentut ni, angin tu pergi ekstrim pun tak nampak.
Kita ni duk sakit belakang lah, sedangkan perut tu menampai gas tu masuk ke tulang belakang ni. Aku sakit belakang sikit, tinggal pergi scan dan sebagainya, tak nampak. Sedangkan sakit. Ni punca yang ni je. Uruskan yang ni. InsyaAllah sakit belakang ke, slip disc ke, apa ke, settle. Itu pengalaman saya dalam ni 25 tahun. Okay, kalau kita tengok, yakin tak usus kotor punca penyakit berbahaya? Jadi tu pun yakin, tapi tak nak ambil tahu bagaimana nak jaga dia supaya dia tak bunuh. Macam mana keperluan dia? Allah buat badan kita ni lengkap dah sebenarnya. Tidak cukupkan keperluan dia, tapi kita musnahkan dengan cara hidup sekarang lah, pemakanan sekarang. Kita tak kembalikan fitrah badan kita. Jadi patutnya kita kena tahu, jaga sistem ni, barulah kita tak ada masalah kat sini. Okay, kalau kita tengok gambar raja belah sana. Kalau kita tengok gambar raja belah sana kan. So jadi kita semua dari baby 1 hari sampailah orang warga emas yang baring tak ada buat apa tu, 6 sistem ni kita kira. Setiap satu tu kalau kita buka dia banyaklah lagi dia punya detail dia. Tapi yang besarnya 6 tu. So kalau kita tengok organ hati ni 3 sistem besar duduk kat dia. Dan 2 sistem pahazaman dan sistem ringkasan ni duduk kat dia. Sistem pahazaman tadi gesur usus ni lah. Kita tengok ni, tengok gambar ni. Gambar ni kan boleh je Google gesur usus, keluar macam-macam gambar yang terang-terang, yang besar-besar, yang ataupun kalau pergi hospital tu tengoklah kat dinding-dinding tu banyak. Kalau you tengok ni organ hati, nampak tak ni usus besar kita, kolon kita, ni usus kecil. So kalau lah benda ni duduk menampak sampai seminggu, tak ke segala toksik, segala air tu naik pergi kat sini. Kalau sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mau tak dia jadi macam batu. Sebab masalah di sini. Jadi kalau kita jaga yang ni daripada baby, anak kecil-kecil ni, kita dah pastikan dia pergi toilet hari-hari, kita dah cek kualiti najis dia. Cek kualiti najis itu, kita kena sembang lah dengan anak besar ni. Berak menyelam ke timbul, busuk ke, besar ke, kecil ke, macam adik kambing ke, cair. Kena explain supaya dia orang tahu canggihnya sistem kita ni, stool kita tu lah. Kan ada Bristol stool, kualiti najis tu macam mana yang patutnya kita ada. So kita kena fulfill need tu dari besar-besar ni. Pasti insyaAllah lah dari segi sana sistem kita akan bagus. Tapi kalau kita tak jaga, inilah yang akan rosak. Bila dia rosak kan sistem pertahanan. Sebab itulah orang yang ada masalah 2 ni, akhirnya sistem pertahanan dia out, pasti dapat cancer. Pasti dapat. Kalau orang masalah ni, kalau umurnya panjang maksud gini, kita masalah sembelit ni dari sekolah menengah lah kata. Tapi kita, Allah janji umur kita 50 je. Kita meninggal tak sempat lah dapat kanser. Tapi kita memang sembelit dari sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi kalau Allah janji umur kita 70, dari 50 nak ke 70 tu 20 tahun lagi. Sempatlah kita dapat kanser sebelum kita bunuh. Sebab sistem ni dah makin teruk. Sebab itulah ke semua, mula you buat survey hari ini, semua orang kanser mesti digestive system out. Bermaksud semua orang yang ada digestive system out lead to cancer. Either sempat sampai atau tak sempat sampai. Jadi nak sihat, jagalah yang sistem ni. Kan jangan sampai dia jadi sangat teruk. Okey, so kalau kita tengok, kebanyakan penyakit bermula daripada sembelit. Kenapa? Terlambat. Okey, so jadi bermula dari sembelit ni kita tengok. Banyak keratan akhbar dan sebagainya berceritakan tentang usus besar, kanser dan sebagainya. Okey, tengok ni kadang-kadang ni pergi buat skop, nampaklah semua benda ni. 70% racun dalam tubuh kita berasal daripada usus besar. Jadi kena bersihkan sistem ni. So kalau nak tengok video lah, kalau saya boleh pasang, saya pasang. Ada peluang untuk kita tengok. Inilah usus orang sihat. Sangat bersih. Nampak salur darah, nampak ini yang sangat bersih. Usus yang bersih. Okay, ini yang berak irregular, umur 35 tahun. Sakit kepala masalah, dah ada lekat dah kuning-kuning sebab berak tak hari-hari. Kan? Tapi masih nampak lagi dinding dia yang isi tadi.
misalnya orang kecil manis, orang obesiti, ada cacing-cacing kerawit tu. Ada, jangan buat main. Cuma kita tak rasa je. Dia punya berkilat dah tu kita. Dia dah berkilat dah 40 tahun dah. Nampak? Okay. Patutnya macam mana nak absorb makanan dengan bagus kalau macam dia punya dinding. Ni female Ini tu yang pasal ada kanida. cendawan, ada kulat-kulat. Kulat-kulat ni dalam mulut pun ada setengah orang. Bila demam orang tu sakit orang lagi putih-putih macam tu. Ini yang ada polip lah. Ada hypertension. Yang ada Dah tinggi. orang yang penyakit-penyakit darah tinggi tu dia dah mula ada polip. Polip ni kalau kita tak jaga dia boleh jadi kanser. Ni breast cancer. Tengok umur 40 tahun breast cancer. Tengok keras perut ni. Dia umur 45 tahun. Pergi kemo, ini dah lah teruk. Teruk lagi. By right kita kena settle ini. Ini umur 65 tahun. Sama besar. Hitam. Sampai dah sangat teruk. So kemo perlu kalau kanser kita sangat ganas. Tapi nak sembuh, tak nak dia relapse, kena settle. Sakit kanser aku kena settle usus tu. Okay, kalau kita tengok tadi, ni usus sihat kan cantik je. Itu yang baru pembuangan tidak lawas. Perempuan umur 35 tahun, masalah kulit, sakit kepala, keletihan, maknanya balik kerja letih. Orang balik kerja boleh lagi sambung kerja, ni dah tak boleh buat apa. Itu tanda usus macam tu lah. Ni ingat yang dah ada parasit, asalnya orang kecil manis ada. Ada je orang tu masalah tiang memang ada parasit dalam usus dia. Tak payah nak kata dia, tak ketutak, tak pergi skop, tak pula. Ada. Orang yang sakit joint, orang yang kerisauan melampau, anak nak exam, kita kat sini gila-gila punya risau. Anak tu tak ada apa-apa pun. Kan? Itu maksudnya risau yang melampau kan? So tak boleh macam tu. Okay, ni yang dekat mulut. Apa tu candida tadi yang dekat mulut tu. Yang kita tinggal lidah orang tua-tua yang lama sakit kan? Tu sepatutnya kena bagi cukup probiotik tu settle down tu. Kita mak kita tak perlu makan lah sebab banyak kan benda tu kalau kita fikirkan keluar tu macam mana dia nak makan segala rasa-rasa semua dah tak ada. Patutnya kita kena bagi probiotik tu handle benda ni. Okey, ni yang dah ada polip, ni yang kanser umur 45 tadi, ni umur 65. Maknanya lagi tinggi umur kita, lagi senior kita, lagi teruklah usus kita. So macam mana kita nak settlekan? Okey? So bagaimana keadaan usus kita masing-masing tahu dan tanyalah sendiri kan pergi toilet macam mana. Okey, so kesihatan optimum bermula dengan cara hidup yang betul. Usus mesti sihat. Jadi untuk capai usus yang sihat, ini keperluan hakiki. Inilah teori dia. Suka tak suka, nak terima tak terima informasi ni, inilah teori dia. Iaitu keperluan dia apa? Mesti cukup air. Tapi kita kenapa jadi tak cukup air? Bila dahaga tak ada air kat tangan. Jadi kita boleh, kalau puasa boleh tahan 1 hari, ini kan dahaga nak tahan 2-3 jam, boleh kan? Jumpa air saja baru makan. Jadi kalau kita dah ada air masa tu, kita dah boleh habis maybe 500 ml dah. Lepas tu nanti dahaga pula 500 ml. 1 hari cukup lah 3 liter, 4 liter kita minum. Tapi tak ada air. Saya selalu bila dahaga tak ada air, inilah faktor aku nak kurang air. Hari ni air tak ada nak minum. Tak drag 2 jam. Jadi sebab tu orang Cina kalau tengok dia bawa air besar-besar habis. Sebab dia tak nak kurang air. Enzim mesti cukup. Enzim datang dari mana? Enzim sumber dia buah lah. Tapi masalah sekarang, buah kita banyaknya genetically modified organism. Tahu tak dia itu? Itu lagi mudarat untuk kanser. Maksudnya bukan buah yang natural, buah yang biji benih dia tak ada tapi boleh tanam. Contoh macam anggur, jambu, ataupun kita paling mudah tembikar, belah-belah tak ada biji langsung. Tapi ada lagi buah tembikar yang seterusnya, ada lagi buah tembikar yang seterusnya. Jadi benih tu datang dari mana? Sedangkan nak tanam tembikar kena ada biji. So datang dari mak-mak. Itulah dia. Okay, so tapi kalau nak makan buah kena makan dalam 12 ke 20 biji sehari. Kalau umur macam kita semua ni, baru cukup keperluan dia. Nak cari buah tu satu hal. Sebab tu, tapi kita kena cukup enzim. Baru sistem kita ni bagus. Kena cukup probiotik. Setengah orang tak tahu pun probiotik tu. Tahu tak probiotik tu apa? Ni sebelahnya yang sekolah darjah berapa ni? Kan mendengar lah. 7. Tingkatan 1. Nanti tingkatan 2. Basic dah. Yelah, training lah. So, ini yang kau rasa tingkatan 1.
dah nak masuk tingkatan 1 lah. Darjah 6 dah habis Belum kan? Sikit lagi. Okey. One, I have one semester. Tapi form 2 you will learn this one. Huh? So form 2. This I already topic. learned this. Ya. Ya. Bagus. The 6 semester. So, tapi seriusnya topik ini dibincangkan masa budak-budak ni berlaku. Okay, so jadi dia cukup prebiotik. So ambil tahu, bukan sebab nak exam je, sebab diri kita. And then cukup prebiotik iaitu serat. Ni kalau budak-budak tak nak makan serat. Jadi kita kena cukup 4 perkara ni. Mana nak dapat 4 perkara ni? Okay, kalau kita tengok, ini kita bincang lebih sikit. Okay, kalau dalam sistem ni patutnya kena ada lebih kurang 100 trilion jumlah dia. Okay, so 85% kalau dalam sistem badan kita ni bakteri baik, kita masih sihat. Kalau 50-50, kita telah ke arah yang tak sihat. Tapi lah masa tu 50-50 tu kita demam lah. Kita demam, kita memilih pergi hospital klinik ambil antibiotik. Maksudnya kita bunuh lagi bakteria kita. So jadi lagi kurang dalam kita ke arah yang lagi sakit. Sepatutnya kita kena tambah prebiotik, bukannya makan antibiotik secara natural. So mana nak dapat prebiotik? Zaman sekarang, hidangan hari-hari kita ada tak prebiotik? Kalau siapa yang suka tengok drama Korea, kimchi tu prebiotik lah. Kimchi, makan kimchi banyak-banyak. Okey. Budu, logo, Tempoyak. Tempoyak. Kepala. Yes, tempoyak. Tu semua sumber prebiotik yang sihat. Tapi kalau tempoyak pun kalau yang dah lama dia banyak bakteri baik. Dia dah jadi rosak, dia banyak bakteri jahat pula. Sebab tu yang natural ini kita pun kena tahulah, tak boleh terlalu. Tapi kalau kita simpan di peti ais, okey, dia maksudnya dia tak boleh membiarkan bakteria jahat lah. Tapi kalau kita tempoyak kan kita boleh simpan di luar. Sebab dia membina bakteria baik tu. Tapi kalau dia lama, tak boleh dah. Selain Lama tu berapa lama? Kita buat kalau dalam peti ais tak apa. Kalau di luar, kalau lama dia jadi terlalu masak, kan dia boleh berkulat. Dia masam lah, dia masam tu dah rosak lah. Dia boleh berkulat pun. Kalau kat luar ni. Macam tu. So selain pada tu apa lagi dalam makanan kita? Saya kecil-kecil dulu, kampung kami ni rajin tanam kita panggil pokok mamai, tahu tak? Buat jeruk sedap, saya suka. Tapi sekarang susah dah nak jumpa. Dah rasanya. Jeruk tu semua boleh. Ya, tapi jeruk yang natural. Ha. Tak nak jeruk yang macam letak benda. Jeruk macam macam tapai tu natural tau. Tapi pulut dengan ubi tu pula tak boleh ambil banyak sangat. Tapi bila kita menapai tu kita tak berbuat apa. Dia naturally penapaian yang menghasilkan prebiotik. Dia punya air tu. Air. Papucha. Tu bagus. Itu kami panggil air murmur. Rendaman tim. Memang sangat bagus, yes. Itu memang prebiotik. Itu pun kena belajar salin air dia. Kalau berlebih dia jadi tak bagus juga. Macam tu. Tapi itu kalau you hari-hari minum dan tahu jaga tak, memang itu sumber prebiotik yang sangat bagus untuk sistem badan kita yang secara natural. Itu kena rajin lah. Kalau tak rajin kena macam kami makan yang dah ready ya. Belajar benda. Paling senang. Sistem pelazaman yang seimbang ni mempengaruhi 80% sistem imuniti sistem ni. Sebab itulah kita senang dapat macam-macam penyakit sebab semua orang tak jaga sistem ni. Makan pula pun tak jaga, segala maknanya masuk segala kimia, segala macam-macam lah kan. Lepas tu tak pernah fikir tentang pembuangan yang besar. Okay, so ini kalau saya tunjuk pasal video bakteri baik, so tak payahlah kita tengok. Okay, so jadi nak sihat kena cukupkan 4 perkara ni. Okay? Okay, so jadi bagaimana nak dapat kesemua keperluan ini dengan baik? Kan? So kalau kami semua prebiotik kami pakai ni. So sekarang ni bukan yang kami nak menyampaikan apa yang kami guna. Solution dia apa? You all boleh pilih solution yang air murmur tadi, boleh pilih solution tempoyak tadi, doesn't matter. Tapi yang kita nak sekarang prebiotik. You all boleh google kat internet which prebiotik the best in the world. You all boleh pilih, tapi whatever kita nak prebiotik. So you all kena, kalau you nak study lah. Tapi prebiotik yang saya guna, so kita nak prebiotik yang kita guna ni, dia mesti safe dia tu dari baby 1 hari boleh guna. Kalau you nak pergi cari mana-mana, kalau dia kata, oh baby tak boleh. Kalau saya tak study dah benda tu. Kalau dia kata baby boleh, baru saya study apa dalam dia. Baby tak boleh, apa nak study, dah tahu dah ada ingredient yang tak bagus yang baby tu boleh
bawa mau lah kan. Maksudnya ada benda yang kuat dalam tu, yang kimia ke whatever yang boleh bawa mau kepada baby tersebut. Jadi tak nak dah. Jadi yang mana baby boleh, saya akan mula cari apa benda. Yang kami guna ni memang baby dari umur 1 hari. Katalah lahir tak berak, tak kencing, kita boleh bagi ke baby. Berapa banyak bagi? 1 kotak sehari pun doesn't matter. Sebab kalau ikut tu kita perlu apa tadi? 100 trilion. Kalau satu paket tu 200 bilion. Tapi dia boleh bercambah dan beranak lah. Maksudnya kalau kita mula-mula ni kita sakit nak jadi 100 trilion tu, berapa paket? Nak tambah kosong lagi 3 kat depan kan? So jadi nak makan 1 kotak 1 hari pun dah semata. Lepas tu pula dia tahan suhu sampai 42. Kalau kita makan Vitagen pun sumber probiotik. Tapi tak tahan suhu, Tinggi gula gula. sintetik, gula. Nak cukup 100 trilion tadi, kena bertrailer lah. Macam mana lah pula kan? Tu. Kalau sekadar nak suka-suka makan boleh. Jadi kita kena cari probiotik yang tahan suhu sekurang-kurangnya melebihi suhu badan kita. Suhu badan kita berapa? Sekarang kena pandai lah pergi mana, kena tulis kan. Berapa suhu badan kita yang terbaik? 36. Yes, 36 ke 37 range tu. Kalau 37 lebih sikit dah consider demam. So kalau kita dah, jadi maknanya probiotik yang kita nak makan ni mesti suhu melebihi 37. So yang kami guna ni lebih daripada 42 darjah Celsius. So maksudnya dia boleh sampai dalam perut kita. Dia tak mati. Kalau macam Vitagen tadi dalam peti ais, so jadi mungkin letak kat meja ni, kita buka petang dah rosak. Suhu baru 27. Kalau ada aircon lagi rendah. Apatah lagi suhu kita 37. So benda-benda macam tu you kena study. Kita punya probiotik memang yang dipanaskan tahan sampai 42. Jadi dia sangat kuat, sangat tahan. Jadi saya sepanjang saya duduk study ni adalah dari Jepun lah, apa saya tengok memang ada yang bagus lah, tapi dari segi harga kami menang lagi. So you all boleh pilih lah yang you all nak. Okay, serat sayur. So pilihlah mana-mana sumber fiber yang you all suka. So kami pilih ni sebab apa? Dalam dia so ada linzi. Nanti kita nak discuss apa yang linzi tu kena solve masalah kita. So seterusnya enzim adalah dari sumber buah. So kalau kami guna this one. So kalaulah saya nak tunjuklah yang kami guna untuk menyelesaikan masalah gas usus kita. So ini probiotik tadi. So ini serat tadi. Yang itu. Dan ini adalah enzim. Jadi saya the whole family memang kami kiranya keluar bersalin 2 hospital tu anak-anak rawat sendiri sampailah umur 20. Tak ada tuan. Sebab kita hanya pastikan dia cukup keperluan. Jadi nak cukup makanlah ni berapa banyak. Siapa demam makan ni. Tambah kalau COVID ni kan. Kebetulan kadang-kadang tu yang datang rumah kita baru kita tahu positif COVID. Walaupun tak masuk di pagar ke kan. So besarkan anak. So makan supaya kalau ada pun kita boleh rawat. Kalau tak ada alhamdulillah kan. So jadi so ini yang enzim tadi yang ni. So ini serat tu. Ini kita punya lactobacillus. So yang ni kalau nak tambah pun boleh sebab bila luka dah perut kita perlu sumber protein nak orang gastrik lah especially kena. Orang tak gastrik tak apa. Orang tak gastrik 4 ni dah cukup dah. So dan air ambil lah, air mineral ke air apa macam tu. So tiap-tiap pagi ambil ni, kocak-kocak je minum. Let's say kalau kita belum sakit cukup dah. Kalau kita sakit kena banyakkan sikit. So itu yang kami amalkan. So keperluan 3 perkara ni. Last sekali air, so kami pakai air tin lah. Tin kita pun ada linzi. So kalau nak baik lagi so sumber protein. So lengkaplah keperluan ini yang kami amalkan untuk jaga sistem gas usus kita. Itu cara pertama nak jaga kesihatan. So you all nak pilih whatever doesn't matter. Tapi idea dia kena jaga sistem gas usus, kena cukup keperluan dia, iaitu probiotik, serat, enzim. Kalau rasa-rasa nak makan buah je boleh. Enzim tu makan buah. Serat makan sayur. Tak berapa banyak kita makan sayur untuk cukup keperluan kita. So 2 kilo sehari. Maksudnya kalau kita ambil sawi segenggam tu, kita masak tu, 1 mangkuk kita punya, 1 mangkuk husband punya, 1 mangkuk anak punya. So malam pun macam tu. Cukup lah. Bukan 1 mangkuk tu the whole family.
Tapi biasanya kita buat macam mana? Satu mangkuk tu, the whole family. Tapi kalau kita buat sup tu sedap-sedap, kakak saya pernah hidang sayur dekat anak-anak semua. Hari ni kita makan sayur. Tapi kita pastikan dia sedap lah. Cukup ingredient dengan cendawan dia, dengan tahu telurnya, dengan memang seorang semangkuk habis. Tapi kalau kita main goreng biasa-biasa je, kangkuk, memanglah tak jalan. Kalau maknanya kita kena jaga kat situ lah. Steam dengan dia boleh habis lah. Cerewet lah benda tu, jadi malas sebenarnya kan. Kalau nak betul-betul nak betul-betul je Tambah dengan sayurnya pula kena segar-segar dengan pesticide lagi. Cuba you tengok. Kalau you ini pengalaman Datuk Sarudin di Perak. Jadi betul wakil rakyat kat di Perak lah. So kami berada di Perak selama 3 tahun bersama tim dia menceritakan bagaimana nak sihat ni. 3 tahun lepas. Sebelum Covid tu memang kami kat sana. Dia cerita apa? Dia pergi Cameron nak beli sayur. Seorang Cina sayur ni dia kata, oh Datuk tak boleh beli sayur ni. Sayur yang Datuk beli dah habis, nanti saya hantar ke rumah. Lepas tu Datuk Sarudin tanya lah kenapa tak boleh. So ini semua banyak racun kimia yang kita semua. So Datuk Sarudin ni okey lah. So sampailah sayur yang ditunggu. So dia kata dia buat sup sayur tu simple-simple je. Masya Allah sedapnya. Kami di Kota Damansara, wall fruit tu ada yang organik punya. Cuba you Yang mana ni dah? yang 11.99 tu. Okey. So cuba beli yang organik dengan buat sayur. Yang organik sedap dia lain. Tapi mahal dia pun Lain. macam itulah. Saya kita tanam sendiri. Tanam sendiri Lagi okey. sedap Lagi kan? bagus. Lagi sedap. Tapi jangan guna baju kimia. Tak jadi apa? Kita guna baju ayam je. Okey, good. Macam tu. Kalau boleh supply sumber tu, ini boleh ketepikan. Idea dia nak serat saja, kan? Maksudnya macam tu. Okey, so ini set yang kalau nak guna IT pun boleh. Okay, so kami buat macam ni. So saya malam-malam buat ni lah beberapa batik untuk Dia boleh mix ke? okay? Kita mix minum macam tu lah. Lacto tu dengan fiber tu Ya, boleh. so itu kombinasi yang sangat bagus. Okay, kalau pagi kami makan macam ni. So saya akan campur semua ni. So minumlah linzi tu. The whole family saya buat macam tu. So alhamdulillah kami setakat hari ni dari yang sakit-sakit kronik semuanya sihat lampu. Kampung ini dah 34 tahun dalam Malaysia. Saya bersama ni dah 25 tahun. Bermula dengan rakan-rakan yang macam-macam sakit. Tapi enak alhamdulillah sihat. Tapi rasa dia pastikan dia usus tu TikTok dulu. Itu yang pertama. Okey. Ini kalau kita dah baca-baca macam tu, minumlah dengan linzi tu. Okey. Kalau kita sakit teruk sangat, kita nak makan sekotak, boleh buat macam tu. Ada kawan-kawan kami makan 4 kotak, 5 kotak sehari. Itu yang teruk-teruk sakit lah. Sampai dah settle, barulah makan sepaket dulu. Sampailah sistem tu dah bagus. So kalau nak tengok ini, ini lagi. Yang sekotak tu 30 sen. Kotak tu. So dia ada dalam dia ada 30 paket ni. Kita boleh makan berapa banyak. Sampai kita sihat, makanlah sehari satu. So, ini macam tu. Dan boleh dimakan dari baby umur 1 hari. Dan saat baby tu pun tak ada had processing. Makanlah. Idea dia nak cukupkan probiotik dalam badan kita. Okey, so kalau ini lengkap, insya-Allah sistem kita akan baguslah. Okey. So kalau ini kita jaga dapat dengan baiknya, kita akan dapatlah stool nombor 4. Itu the best tu. So dan kita akan dapatlah 3 perkara tu. So kita buat benda ni sampai kita dapat stool nombor 4 dan dapat 3 perkara. Dah dapat, kita bolehlah kurang-kurangkan. Okey. Okay, ini langkah pertama, jaga gesur usus untuk kekal sihat. Jaga sistem ni. Okey, so langkah kedua, ini. Okey, langkah kedua, jaga hati. Kenali hati kita dan tubuh badan kita untuk kekal sihat secara fitrahnya. Sebab bila yang ni jam, hati rosak. Bila hati rosak, tubuh badan rosak. Jadi bila nak sihat, pulihkan tu, pulihkan ni. InsyaAllah, saya sangat yakin kesihatan boleh dikembali kalau kita guna dengan cara yang betul. Tapi kalaulah kata tadi, katalah kita dah lama masalah kat situ. So kita, hati kita pun dah teruk. So sistem pertahanan kita pun teruk. So kita dapatlah kanser. Tapi kita pergi kemo, pergi radioterapi.
So kita musnahkan lagi sistem badan kita, sistem pertahanan kita. Tapi kalau lah kata kanser tu yang jenis agresif, memang kita kena combine lah. Yang segera tu pun kita buat, yang macam ni pun kita buat. Yang ni tak segera. Yang ni dia ambil masa sebab dia kena buang, dia kena buang sel-sel tua, sel-sel lama, sel-sel rosak, dia kena bina balik. So dia ambil masa. Yang tadi terus pergi tembak, rosak semua, yang baru, yang semua habis. Tapi kalau kita tak pulihkan selepas tu, dia datang balik dengan cepat ni. Jadi sebab tu kita kena, kalau kita terpaksa sebab macam kanser tu sangat teruk, kita kena buat sama-sama. Saya tadi baru satu kes saya, kanser usus juga. Dia 2 tahun dulu, dia dah buat operation, buat kemo, buat semua. Okey, doktor selepas 1 tahun buat kemo tu, doktor sahkan okey dah bagus, tak ada apa-apa, saya boleh jalan hidup seperti biasa. Oh, orang ni pun bukan main lagi lah, dah macam biasa kan, makan itu apa saja dengan happy-nya. Setahun kemudian, sakit dah. Pergi stage 4. Tapi doktor kata kena buat operation lagi, baru 2 tahun, relax. Bayangkan kalau dia tahu benda ni. Selepas dia settle dah tu, dia jalani kehidupan yang lebih baik, memberi keperluan sistem badan yang lebih baik. Saya sangat pasti dia takkan. Tapi dia datang kat saya tu, dia dah relax. Kenapa dia datang? Sebab doktor kata kena potong dan mungkin kena pakai back tooth pada whole life. Sebab itulah dia cuba mencari yang lain. So ringkas cerita, so dia makan betul-betul dengan dosis yang betul, lebih kurang 3-4 bulan. So dia pergi buat skop, kanser maka dia memang dah habis. Tapi sebab badan kita ni menyembuhkan, cara kita ni menyembuhkan secara keseluruhan. Yang mana rosak semua dia repair. So jadi antaranya salur darah kita, usus kita ni bila dah kena potong dulu, so dia banyak berlaku keradangan, inflammation. Jadi yang tu pun dia ambil masa untuk pulih. Jadi bila skop tadi, itu belum settle. Doktor bila dia tengok kita ada insurans, dan itu dia nak, kena buang. Saya kata kalau buang yang tu, settle ke? Esok dah buang lagi, dah buang tu melebihi minima dia, tak boleh sambung dah. Sebab proses dia tak cukup. Jadi kenalah pasang beg kat luar. Kalau sekarang umur 5-60, kalau Tuhan bagi 70, kalau 50, 20 tahun lagi. Kalau 60, 10 tahun lagi. Sanggup 10 tahun dengan beg tahi ke tepi. Mesti kita tak sanggup kan? Saya kata fikir, nak potong ke, nak buat tu. Dia tengah fikir. So kita fikirlah. So, tapi cara ni memang memulihkan secara menyeluruh satu tubuh badan kita. Semua sekali. Jadi langkah pertama jaga ni, langkah kedua jaga hati kita. So bila hati kita bagus, insya-Allah. So kenali hati kita dulu. Saya selalu cerita ni sebab apa? Setengah orang tak tahu pun fungsi hati, macam mana nak sayang hati. Kan? Dan tak pernah pun nak tahu. So ini peluang untuk tahulah, saya bagi tahu. Organ terbesar. So memberi kesan yang hampir semua proses fisiologi badan, mengendalikan lebih 500 fungsi kimia badan. Ni organ ni. So menapis lebih 1 liter darah setiap minit. Kalau dia dah jadi keras, patu dan sebagainya, macam mana dia nak menapis darah? Macam mana dia nak membuat darah kita? So dia pun tempat buat jarang diberi perhatian, tetapi tidak boleh berfungsi tanpanya. Memegang peranan utama di dalam badan, pelindung utama. Rosaklah satu tubuh badan, tapi jarang diberi perhatian. Dia juga tempat buat imun sistem, tempat buat darah, tempat buat belit darah, tempat buat protein. Banyak kerja dia. Sebab tu kita kena jaga dia. Kita jaga dia, sihatlah kita selama-lamanya. Nak jaga dia, jagalah dia usus tadi. Macam mana nak tahu dia usus bagus? Dapat kriteria yang kita bincang tadi. Mestilah mumpat kan? Mumpat dan nak berak, kencing, ketuk hari-hari. Itu sistem tu bagus. Okey, sebagaimana dia rosak? Ni. Kimia, radiasi, stres, Panadol, painkiller, antibiotik, suplemen. Suplemen pun bahaya. Sebab kalau badan tak guna, dia simpan kat hati. Hati adalah store. Kalau hari-hari vitamin C, vitamin B lah, kalsium lah, tu badan semua kita ambil, badan tak perlu. Hati terima. Dalam sekali kanser juga. Sebab hati je. Sedangkan kita bukan lagi berbelanja jaga kesihatan. So kena tahu juga nak belanja, jangan berbelanja untuk sakit. Kalau macam tu kita berbelanja untuk sakit. Sebab tu setengah doktor dia kata suplemen tak bagus. Dia nak apply di sini. Macam tu. Ubat kolesterol, ubat darah tinggi, ubat kencing manis dan sebagainya. Ini radiasi, stres, dan akhirnya hati kita boleh jadi semacam tu. Tapi kalau selagi kita tak sampai time, tetap kita carry hati yang macam tu pun tak.
tak boleh mati kan. So tapi sistem badan kita dah sangat teruk dan mungkin kita boleh tergolek dah. Tapi tak boleh pergi juga sebab dia bukan time lagi. Tu kita kena sayang organ ni. So nak sayang ni tengok. Jaga sistem ni lah. Nampak tak? Dia connect. Dia adalah organ, salah satu organ sistem dia usus. Macam tu. Okay, so jadi tengok proses hati kita rosak daripada sihat, fatty liver fibrosis, ni cirrhosis. Fibrosis ni maksudnya dia mula mengeras. Tapi dari satu stages ke satu stages tu bukan sehari dua, puluhan tahun. Kalau kita jaga yang ni, dia tak akan sempat jadi punya. Jadi sekarang nak sihat, kita kena reverse. Memang kita boleh reverse. Sebab tadi kita percaya sakit toksik banyak. Nak reverse, buang. Macam mana nak buang? Macam mana nak buang kan? Okay. So jadi hati dari sini ke sini, ada cara ke? Tadi kita kata hati kita jadi macam ni sebab ubat kolesterol, ubat darah tinggi, ubat tu semua. So bagaimana nak jadi macam tu? Kalau pergi kemo lagi jadi macam ni. Sebab kemo lagi lah racun yang sangat kuat. So sebab tu lah nak buang toksik tak ada cara lain. Dia ada isu mesti ada penyelesaian. Sebab itulah saya study sampai habis-habis. Kerana penyelesaian tak ada buat apa. Ada penyelesaian baru kita boleh bagi ceramah sana sini. Betul tak? Kalau hanya ada isu tak ada penyelesaian, tak guna. Penyelesaian dia apa? Cadangan saya memang kami makan. Kalau nak tengok buku kajian dia, kalau rajin baca lah. Ni kan. Atas meja dah. Saya dekat Universiti Melaya, kawan-kawan yang bidang farmakologi memang saya kata tolong baca bidang UR. UR yang membuat satu decision untuk meninggal. Datuk Sarudin yang anak dia pakai ubat nombor 3 dalam Malaysia. Saya jumpa dia, saya kata tolong baca. You are responsible to solve this problem. Kalau you tak baca, selama-lamanya kita macam ni. Kalau you tak faham, nak jumpa penulis dia, nak jumpa saintis dia, jom, saya boleh bawa face to face, kita duduk satu meja berdiskus. Janji you nak. Kalau you tak nak, tak kisah. So kalau you anak tu, baca. Tak tahu yang bahasa Inggeris, ada yang bahasa Melayu. Okay, so janji nak ambil tahu. Bukan macam tu saja. Kalau tak nak ambil tahu, tengok dalam kajian ni. Kenapa saya rasa terpanggil untuk bercakap kepada semua orang? Memanglah kita nak berperang dengan sistem yang kita ada, boleh masuk penjara lah kita. So kita sampaikan dalam satu apa saja aspek yang boleh. So ini kajian daripada hati yang rosak macam ni, boleh sihat macam ni dalam tempoh ujian. Apatah lagi kalau kita amalkan untuk satu tempoh yang panjang. Sikit kita buat punya sistem badan kita, mesti boleh comeback macam ni. So ini clinical research tak, bukan cakap-cakap kosong. Kalau nak tengok jurnal dia yang dikeluarkan tu, bukan calon-calon jurnal yang kita boleh masuk. Kalau you are bidang akademik, you adalah sangat faham jurnal ni. Impact factor kalau nak masuk Q1, Masya Allah, sangat susah. Tapi kalau semua jurnal ni Q1 punya jurnal, bukan calon-calon research. Sebab tu saya kalau jumpa orang-orang yang profesional, saya bawa kulit je tak cakap. Kalau dia baca, dia ikut saya. Kalau dia tak baca, dia ikut lah. Macam tu. Okay, so jadi ini. So ditulis di sini. Apa dia boleh buat? Memang dari segi sainsnya dia boleh dari situ pergi situ. Itu sainsnya. Selebihnya Allah punya izin lah. Izin Allah Ta'ala. Lagi cepat, lagi jadi lagi. Tapi sains dia memang dia boleh pergi ke situ. Bagaimana? Ini cara dia. So jadi saya detailkan setiap satu. Kalau nak tahu detail, so kandungan berkesan dan fungsi linzi. Yang pertama ni nama dia tritipins. So kita pun boleh google tritipins tu apa. Tritipins tu satu benda yang rasa pahit. Jadi semua makanan atau tumbuhan yang rasa pahit tu ada benda ni. Cuma yang mana paling banyak. So yang rasa pahit tu bagus untuk hati. Jadi kalau kita suka makan benda-benda sayang pahit tu, so baguslah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau herba dalam kumpulan, dia herba ada 3 kumpulan. Baca buku herba pula. Kumpulan herba ni kumpulan bawah, tengah dengan superior. Yang superior makanlah berapa banyak pun tak toksik langsung kepada badan kita. Yang dua ni tak boleh. Sebagai contoh lah, paling simple. Orang darah tinggi makan rebus batang sadri. Kalau banyak hari-hari bercawan-cawan, dia boleh hypo terus. Darah dia boleh cair terus. Bahaya. So dia kena ada sukatan dia.
Kalau orang kencing manis boleh makan air daun pandan tau. Ada khasiat dia. Kalau hari-hari rebus, hypo juga. Gula turun. Lagi apa, air daun ketum tu pun turun mendarat punya. Tu sebenarnya herba. Tapi kalau tak salah guna, dia mudarat balik. Sebab tu kita kena cari herba dalam kumpulan superior. Sebab tu bila saya baca kumpulan superior, Lindsay the top one. That's why saya study Lindsay, tak study Lindsay. Lindsay nombor 2 dalam senarai herba. So Lindsay tu nombor 1. Jadi kandungan teraterpin ini apa dia boleh buat? Yang pertama, melaraskan daya imuniti itu semua penyakit autoimun yang hospital angkat tangan. Okey? Nak detail tu panjang cerita dia, tapi saya nak cakap itu semua penyakit autoimun. Contoh macam SLE, atau kalau mula dari atas ni tonsillitis, bronchitis, kalau kulit dia rheumatis, kalau joint rheumatoid arthritis, apa yang radang-radang lah, yang tis-tis tu 1000 nama doktor bagi, kita boleh handle. Yang ada tis-tis kat belakang, hepatitis yang radang hati. So dia boleh melaraskan daya imuniti. Okey, so dia boleh buang kolesterol, pegatkan peralatan trombos tu. Trombos darah beku dalam saudara. So yang muda-muda ni pasti ke tak ada trombos dalam saudara kita. Kalau dah mula bangun pagi dan lengah sana sini tu, flow dia dah tak bagus lah tu. Maksudnya dah ada lah yang berketul-ketul tu, tapi tak sangkut lagi je. Tak jam je lagi. So apa salahnya makan benda ni untuk clear up agar jangan jam, jangan block terus. Makanlah berapa banyak pun. So dia sangat safe dari baby umur 1 hari. Ada botol dia. So ini dia sangat safe dari baby umur 1 hari. Boleh makan berapa banyak pun. Dalamnya ada 60. So ini grade yang ni grade dia bawah sikit. Yang ni grade dia atas sikit. Jadi kalau kita dah penyakit, tak nak makan yang ni. Sebab yang ni 1 biji 3 kali ganda ni. So kalau kita makan yang ni 1 biji dia 6 kali ganda ni. Maksudnya lagi serius kita makan yang lagi bagus lah, supaya proses baik kulit tu lagi cepat. Kalau kita tak ada penyakit macam budak-budak, makan yang ni pun cukup lah. Yang bawah dia lagi pun boleh, yang bawah lagi pun boleh. Ini kalau tak ada penyakit. Kanak-kanak boleh. Kanak-kanak ni daripada boleh makan yang ni. Murah saja RM78. So kalau pergi klinik demam, kena RM70-100 juga. Cuba habiskan sekotak ni. Baik punya demam. Itu yang kami bagi tahu kawan-kawan. Kalau balik terberi tu, habiskan sekotak tu kalau demam. Memang baik punya. Pergi klinik RM100 juga, masuk toksik lagi. Nampak tak dia beza ni? Jadi kalau you nak cuba, mulalah try ke anak-anak. Saya dalam ni dengan kawan-kawan yang mula tu memang end up-nya tak pergi hospital lah. Okay, so jadi dia boleh buang segala yang kolesterol, segala yang lemak, segala yang berketul, dan boleh kenyangkan pembuluh darah tau. Jadi pembuluh-pembuluh darah yang dah keras-keras boleh kenyangkan, sebab dia boleh bina balik sel-sel baru. Macam tu lah semua organ dalam badan kita. Tak kisahlah organ apa yang simple kat sini, apa thyroid, tonsil kat sini kan. Apa lagi dekat sini. Sampailah yang paling besar, jantung, hati. Semua sama je. Kita pulihkan, kita buang segala yang tak kena tadi, kita bantu bina balik sel. Apa tu? Dia boleh bila kenyang, salur darah kita dah kenyang, maksudnya sel-sel baru dah build up lah. And then yang orang jadi tiba-tiba collapse tu sebab saudara tak kenyang satu. Dia ada blokis-blokis macam tu. Tiba-tiba dia stres, tekanan darah naik. So kenyang tu dah tak boleh lah. Block lah. Kalau kenyang tu boleh, dia boleh mengambang. Jadi boleh flow lagi. Kenyang dah tak boleh. So jam terus. So tu yang boleh collapse. Salur darah pun boleh pecah. Salur darah pun boleh pecah kan. Okay, lepas tu dia boleh apa? Menambahkan sifat peredaran darah. So kalau semua pun dah buang kenyang darah, salur darah pun dah kenyang, darah boleh flow dengan bagus ni. Satu hal yang besar kita uruskan, maksudnya darah kan. So salur darah bagus, darah mengalir dengan bagus, komposisi darah bagus. Jadi kita tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol, tak ada apa lah. Darah kita dah bagus, nutrisi kita sampai ke tempat yang sepatutnya. Okey, lepas tu dia boleh mempegiatkan fungsi minyak toksik hati dengan liver. Benda-benda yang pahit ni dia boleh cuci hati. Sebab tu yang ni boleh bersihkan hati. Kajian buat makan 20 biji sehari, tiap-tiap hari selama 120 hari. So dia kata hati kita boleh bersih, struktur hati kita lah. So yang toksik-toksik tu boleh dibaiki. Nak tahu, tengok kualiti darah lah. Macam tu. So ni boleh. Itu kajian. So tapi kalau hati kita dah, itu hati yang kita nak overhaul sampai hati. Tapi kalau hati kita dah sirosi, dah keras, ni belan tinggi lah. Maksudnya macam tu. Okay,
So jadi kalau hati dah bagus, kita tak kenal apa-apa. Itu komponen yang pertama. Yang kedua ni, polisakaratnya ni untuk orang kanser yang ni lah. Kuatkan imun sistem. Bila imun sistem kita kuat, dia boleh buang semua sel-sel kanser tu. Sebenarnya tritepins tu pun dia bertindak macam kemo sihat. Dia direct. Dia attack terus sel kanser. Yang ni dia bantu imun sistem kita attack sel kanser. Okay, so jadi dia boleh mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. So maksudnya yang tadi bersihkan hati, yang ni bantu tumbuh balik. Bayangkan semua organ kita pulihkan satu persatu. Akhirnya satu tubuh badan kita sihat. Sebab itulah kesihatan boleh dikembalikan. Cuma kita kena bagi masa lah, masa yang cukup lah. Kalau kita rosakkan badan kita ni usia kita 50-60 tahun, kalau nak pulih, sembuh, bersih, elok semua, takkan sebulan dua. Bagilah beberapa tahun. Faham tak maksud saya? Sebab kita nak keluarkan, nak bagi beberapa tahun. Istiqomah ni. Saya sangat yakin sebab meninggal 34 tahun. Macam-macam kes dah yang saya lalui. Yang sabar, dapatlah kesihatan. Yang tak sabar, tak yakin, tak sabar. Sebab dia bukannya makan-makan lega. Dia kena buang dulu, dia kena tengok ada progress tu. Dan proses buang tu semua kita boleh tahu what happen dalam badan kita. Okey, lepas tu dia boleh perbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Semua penyakit sama je cara. Lagilah orang tak percaya tu. Betul tak? Kan? So Nicotinamide boleh mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. So kawal pelekatan orang darah tinggi, orang darah rendah makan benda yang sama. Sedang